Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang ke tahun 2021. Cikgu ucapkan kepada awak semua, alhamdulillah tahun ni awak dah berjaya. Awak dah semangat. Cikgu harap awak bersemangat dalam tahun 2021 ni, kerana tahun ni awak dah melangkah ke tahun 6. Tahun 6. Cikgu harapkan awak diberikan semangat yang tinggi untuk terus belajar. Okey, bersama dengan cikgu untuk subjek RBT pada tahun ni, cikgu Muhammad Usaini bin Muhammad Ilmi. Okey, cikgu akan ajar awak RBT pada tahun ni. Okey, kita akan teruskan dengan topik yang seterusnya. Okey. Baik. Unit 1 dalam penghasilan projek, kita akan pergi ke pengenalan dulu. Pengenalan dahulu. Baik, yang cikgu tunjuk ni adalah contoh buku teks. Buku teks, buat cikgu nak abang tadi, buku teks digital. Awak boleh download daripada internet. Dan dianya sama seperti buku teks yang awak akan dapat nanti bila dah habis PKP nanti, awak balik ke sekolah, awak akan dapat buku teks macam ni. Okay, buat sementara ni awak boleh download dulu buku RBT ni dalam versi digital. Okey, kita akan teruskan kepada unit yang pertama, iaitu penghasilan projek. Okey, kita akan tengok gambar dalam buku ni, dalam kursat 1 ni. Okey, dia kata gambar di bawah menunjukkan situasi di sebuah kompleks membeli belah, shopping mall lah. Terdapat beberapa mesin sedang digunakan seperti eskalator, lift dan mesin pengilap lantai. Mana satu ni? Mana satu eskalator, mana satu lift, mana satu mesin pengilap lantai? Okey, yang ni kita panggil eskalator, tangga automatik ni. Okey, lift. Okey, lift yang kat sini ni. Ni ada makcik dan pakcik ni, abang kakak ni sedang naik lift. Okey, dan mesin pengilap lantai yang sedang digunakan oleh makcik ni. Makcik ni sedang menggunakan mesin pengilap lantai untuk mengilap lantai di ruang kompleks membeli belah ni. Okey, pada pendapat kamu, bagaimanakah ketiga-tiga mesin ini berfungsi? Dia tanya macam mana ketiga-tiga alat ni berfungsi. Okey, nanti kita akan bincangkan selepas ni. Okey, sudah tentu awak dapat bayangkan ketiga-tiga benda ni mempunyai persamaan dari segi bergerak, mempunyai motor, mempunyai pergerakan sendiri. Okey, nanti kita akan bincangkan. Okey, teruskan lagi pada muka surat 2. Okey, pengenalan. Pada tahun ni kamu akan mereka bentuk projek yang akan menggunakan bahan logam dan bahan bukan logam, serta akan digabungkan bersama-sama dengan sistem asas elektromekanikal. Okey, sistem asas elektromekanikal ni awak dah belajar pada tahun 5 dahulu. Okey, nanti kita akan ulang balik. Kita akan ingat. Kita akan buat ulang kaji sikit-sikit lagi untuk mengingatkan lagi ingatan awak untuk tahun 5. Cikgu pasti ada yang ramai yang dah lupa ataupun ada yang tak ingat Okey, apa nanti kita akan ingat kembali. Okey, antara bahan yang digunakan untuk menghasilkan projek pada kali ini ialah polyvinyl chloride, iaitu PVC, perspex dan zinc. Okey, apa benda tu? Okey, kita tengok polyvinyl chloride. Okey, PVC. Okey, PVC ni banyaklah, memang banyak, selalu kita pakai dekat negara kita ni lah. Okey, kita tengok PVC ialah sejenis bahan plastik yang ringan. Okey, PVC ni cikgu sebut tadi ni, polyvinyl chloride. Bahan plastik yang ringan, yang keras, yang kukuh dan mudah dilentur, kuat dan tahan lama.
Dia kata dia ni sejenis yang ringan lah, senang nak bawa apa semua, keras, tak lembut, kukuh, dia dapat digunakan dengan lama lah. Okey, mudah dilentur. Okey, kita boleh lentur-lenturkan, kuat dan tahan lama. PVC juga tahan terhadap cuaca yang berbeza. Penebat yang baik, legap dan boleh dilentur. Okey, PVC boleh didapati dalam bentuk rod berongga, kita panggil pipe lah macam ni. Okey, kepingan dan sebagainya. Terdapat pelbagai warna dan saiz PVC. Okey, lagi satu kelebihan dia, dia boleh diwarnakan. Cuba tengok hose ni adalah hose mesin basuh. Mesin basuh yang diperbuat daripada PVC. Okey, pintu polyvinyl corridor tanpa plastik, UPVC. Ni pintu yang selalu kita lihat, itu kita pakai macam pintu tandas lah selalunya. Sebab dia tahan air. Dia bila dia kena air, dia tak berkarat, dia tak reput bila kena air. Okey, dan selalunya kita gunakan untuk buat pipe lah, PVC ni. Okey, tengok abang ni kata apa. Pipe PVC digunakan dengan meluas dalam sistem perpaipan, bekalan air dan pendawaian elektrik. Sebab apa? Sebab dia boleh tahan lama, keras dan mudah dilentur. Okey, tengok muka surat 3. Okey, kita tengok pula yang kedua, iaitu perspex. Okey, perspex ialah sejenis bahan bukan logam. Yang tadi PVC pun bukan logam, perspex pun bukan logam. Yang ringan, okey, keras dan tahan lama. Bunyi macam sama macam PVC tadi, tapi lain. Okey, perspex boleh digunakan dalam bentuk kepingan, rod dan tiub pelbagai warna. Dia ada macam-macam jenis. Okey, perspex digunakan dengan meluas dalam penghasilan produk seperti papan tanda, pembuatan perabot dan plat nombor kenderaan. Perspex ni selalu kita pakai untuk papan tanda lah. Papan tanda, orang kata apa, papan tanda di dalam bengkel RBT. Okey, papan tanda kelas, pembuatan perabot. Dan juga dicampurkan dengan perabot, bukannya buat kerusi pakai perspex. Kalau kita duduk pecah lah, campur dengan bahan perabot lah, dan plat nombor kenderaan. Ni yang paling senang awak nak tengok. Tengok dekat nombor plate kereta, dekat nombor plate motor. Okey, kepingan plastik yang berwarna hitam tu kita panggil perspex. Macam ni. Yang hitam ni adalah perspex, dan nombor putih ni adalah plastik. Ni papan tanda keluar yang dibuat daripada perspex. Baik, kita tengoklah. Yang tadi kita akan buat perbandingan antara PVC dengan perspex. Tadi kita tengok PVC, ni kita tengok perspex. PVC yang pertama, dia tak mudah retak lah. PVC ni susah nak retak, tetapi perspex ni mudah retak. Dia boleh retak lah. Yang kedua, PVC mudah dilentur. Kita nak bengkokkan, kita nak luruskan. Tapi perspex ni sukar untuk dibentuk ataupun dilentur. Perspex ni selalunya kita akan buat dalam bentuk-bentuk asas saja. Kita tak boleh nak lentur kerana dia sangat rapuh lah. Dan yang ketiga, PVC ni, kos pembuatan PVC adalah sangatlah murah berbanding perspex, yang kos dia agak mahal. Okey, jadinya di sini ada perbandingan PVC dengan perspex. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Okey, cikgu rasa itu saja yang cikgu nak ajar hari ini. Okay, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, jangan lupa nanti kita akan buatlah sikit latihan. Cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp. Awak boleh jawab soalan tu. Okey, ini soalan dia. Okey, kalau ada printer di rumah,
pencetak, awak boleh print dan tampal dalam buku nota RBT. Buku nota RBT guna buku yang baru. Okey, kalau dah beli buku, pakai buku yang baru. Kalau tak ada buku baru lagi, guna buku lama pun tak apalah. Okey, tampal dalam buku RBT kalau ada printer. Kalau tak ada printer, okey, awak boleh jawab secara online. Okey, guna handphone ataupun sebagainya alatan elektronik tu. Awak edit gambar ni dan awak tulis jawapan pada ruangan yang disediakan ni. Itu sahaja. Lepas tu hantar jawapan tu melalui WhatsApp, PM cikgu. Jangan tak kat grup, PM jawapan tu kepada cikgu. Okey, sekian saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.